Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ketemu lagi bersama saya Cikgu Siti Ainul Murshidah binti Syamsuddin. Dan pada kali ini kita akan mempelajari subjek kemahiran asas pertanian untuk pendidikan khas. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan alatan dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk projek kemahiran asas pertanian. Okey, sebelum tu mari kita tengok apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid terlebih dahulu. Okey, pada akhir pembelajaran ini murid patut dapat menyebut nama alatan dan bahan perkebunan. Okey, dan yang kedua, pastikan murid-murid dapat menyatakan fungsi dan kegunaan setiap alatan dan bahan yang kita akan pelajari sebentar nanti. Okey, jadi kita teruskan dengan slide seterusnya. Perhatikan dekat sini, kita ada seorang murid perempuan yang sedang berkebun. Boleh tak pelajar-pelajar, murid-murid cikgu dekat sini kenal pasti apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh murid ni, ataupun apa kesalahan yang dilakukan oleh murid perempuan ini. Ya, pakaian. Pakaian yang dipakai oleh murid ni sesuai ataupun tidak untuk kita berkebun? Sangat tidak sesuai, dan sepatutnya kita perlu memakai pakaian seperti tukang kebun ini, di mana dia memakai boots, tengok kasut yang dipakai, boots yang dipakai, kemudian baju pun untuk seluar dia pakai seluar panjang, kemudian ada pula topi, jadi lengkap pakaian yang dipakai oleh tukang kebun ni lengkap dan sesuai untuk pertanian ataupun untuk kita berkebun. Okey, kenapa kita kena pakai pakaian yang sesuai untuk berkebun? Okey, ni kita tengok dulu tips keselamatan semasa berada di kebun. Okey, pertama sekali, sebelum kita berkebun, pastikan kamu memakai pakaian yang sesuai untuk berkebun bagi memastikan keselamatan kamu sepanjang melakukan aktiviti-aktiviti semasa di kebun. Jadi kita tak nak ada kecederaan, pastikan pakaian yang kita pakai tu sesuai pada waktu tersebut. Jadi jangan sesekali pakai seperti murid ini. Dan pastikan kita memakai pakaian yang lengkap untuk berkebun seperti tukang kebun ini. Kita tengok perbualan antara murid ini bersama gurunya. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Alif. Cikgu tengah buat apa ni? Cikgu sedang berkebun lah Alif. Banyaknya alatan berkebun di sini. Memang banyak kan? Tengok. Sikit je ni Alif. Banyak lagi alatan yang tiada di sini. Mengapa kita perlu gunakan alatan ni cikgu? Jadi Alif ni pun dia pelik. Kenapa nak kena guna alatan? Kenapa tak boleh pakai je tangan kan? Jadi cikgu dia jawab, kita perlu gunakan alatan khas untuk memastikan keselamatan dan kebersihan semasa berkebun. Untuk lebih faham, jom kita belajar nama-nama alatan perkebunan dan fungsinya. Jadi baik cikgu. Jadi jom kita belajar nama alat-alat perkebunan ini bersama dengan Alif. Alat yang pertama, yang ini biasa kita gunakan di semasa aktiviti berkebun. Jadi tahu tak sebenarnya apa nama alat ni? Alat ni sebenarnya namanya adalah sudik tangan. Sebab kita menggunakan tangan. Untuk menggunakan alat ini kita akan menggunakan tangan kita. Takkan nak pakai mulut pula kot kan? So namanya adalah sudik tangan. Fungsi bagi sudik tangan, kita tengok di sini, untuk menggali lubang dan mengalirkan anak benih. Jadi kalau lubang tu kita nak korek tu kecil je, bukan lubang yang besar, kita boleh menggunakan sudik tangan dan kita boleh alihkan anak benih untuk masuk ke dalam lubang tu menggunakan
sudip tangan. Okey, seterusnya adalah serampang tangan. Okey. Kita pernah dengar serampang tangan ni tapi tak ingat pula macam mana serampang tangan. Okey, so kita tengok macam mana serampang tangan. Ini dia serampang tangan. Bentuknya seperti garfu tapi dia lebih besar daripada garfu dan dia mempunyai 3 mata. Okey. Itu adalah serampang tangan. Okey, fungsi bagi serampang tangan adalah untuk menggemburkan tanah. Okey, terutama di bahagian-bahagian patas yang kecil kita boleh menggunakan serampang tangan ataupun di pasu. Okey. Okey, peralatan seterusnya yang ini cikgu pasti semua orang tahu. Okey, sebab ramai yang gunakan dia dan dia adalah sangat penting. Okey, sebab kalau tak ada, kita tengok apa fungsi dia dulu. Okey, ini adalah penyiram. Okey, penyiram. Dan fungsi bagi penyiram adalah sudah tentu untuk menyiram tanaman. Kalau kita tak siram, maka tanaman kita akan layu. Jadi dia sangat penting. Okay, seterusnya ini adalah, ingat tak nama dia? Ini adalah skop. Ada juga orang panggil sodok tanah, penyodok tanah. Okey, tak kisahlah, tapi kat sini namanya yang kita pelajari dekat sini adalah SEKOP, iaitu skop. Okey. Dan fungsi bagi skop ini adalah untuk menyodok, menggali dan mengalihkan tanah. So kita nak alihkan tanah dari satu tempat ke satu tempat yang dekat, maka kita boleh sodok, kita gali dia, kita sodok dan kita boleh alihkan tanah tersebut. Inilah fungsi dia lah, skop. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini cikgu tengok ada juga murid-murid yang buat main. Okey. Dia bawa kawan pula. Kawan duduk kat dalam tu, dia sorongnya kawan tu. Okey, tak boleh. Itu adalah salah guna peralatan berkebun. Sebab fungsi sebenar alatan ini, kita tengok ini nama dia apa? Ini nama dia kereta sorong. Dan ini sebenarnya fungsi yang betul. Iaitu digunakan untuk mengangkut tanah, bukan mengangkut kawan. Okey, mengangkut tanah atau mengangkut peralatan kebun yang berat seperti pasu, okey, baja. Okey, bolehlah menggunakan kereta sorong. Okey, seterusnya adalah pencakar tangan. Okey, yang tak pernah tengok pencakar tangan, inilah pencakar tangan tu. Okey, dia nak bentuk macam serampang tangan. Okey, tapi dia ada 3 mata yang tajam dan kecil. Okey, fungsi bagi serampang tangan digunakan untuk menggemburkan dan meratakan tanah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, peralatan yang seterusnya adalah Tengok tak yang ini? Yang ini pernah tengok tak yang ini? Yang ini ramai yang tahu. Okey, sepatutnya lah, sebab biasanya peralatan ini memang kita akan gunakan di kebun. Okey. Dan ini sebenarnya adalah pencakar. Okey. Nanti pelik pula kenapa pencakar macam ni, pencakar kat kebun macam lain. Okey, sebenarnya pencakar ni dia ada macam-macam bentuk. Dan walaupun dia ada macam-macam bentuk, tetapi fungsinya semua sama saja. Okey, fungsi bagi pencakar ni, okey, kita tengok adalah untuk mengumpulkan rumput dan daun kering di atas batas, juga boleh digunakan untuk menggemburkan tanah. Itu sebenarnya fungsi pencakar. Jadi kalau ada rumput-rumput kering, ada sampah-sampah kering, okey, di atas batas tu kita boleh kumpulkan menggunakan pencakar ni. Okey. Okey, seterusnya. Siapa tahu? Apakah nama alatan siapa ini? tahu? Apakah nama alatan ini? Dan alatan ini dan alatan ini, nama dia lain sikit. Okey, susah sikit kita nak ingat. Okey, sebab namanya adalah Scature. Okey, SEKATEUR, Scature. Apa fungsi Scature? Tolong ingat. Apa fungsi Scature ni? Okey, bentuk dia nak macam gunting kan? Okey, adakah fungsinya sama seperti gunting? Okey, sebenarnya fungsinya adalah digunakan untuk mencantas dahan tanaman kecil yang layu. Okey, dahan tanaman kecil ni
Sebabnya Jadi kita tak skatiur boleh ni guna kecil. untuk Okey. cantas Jadi kita tak dahan-dahan bolehlah yang guna besar. untuk cantas Okey, dia dahan-dahan kena yang pastikan dahan besar. tanaman tu Okey, dia kecil kena pastikan dan dahan tanaman tu lembut. kecil Okey, baru kita boleh dan menggunakan lembut. Okey, skatiur. baru kita boleh menggunakan skatiur. Okey, dan ini pula jarang-jarang Okey, ada dan di ini pula kebun. jarang-jarang Okey, ada di tapi kebun. ada setengah Okey, kebun dia memang tapi pakai yang ini. ada setengah Dan kebun kalau dia nak memang tahu, pakai yang ini. namanya adalah Dan kalau nak sabit tahu, ataupun namanya adalah tajak. sabit Okey, ataupun tajak bukan tajak. tanjak. Okey, tajak bukan Okey, tanjak, sabit atau tajak. tajak. Okey, sabit Okey, atau fungsi bagi tajak. peralatan ini Okey, fungsi adalah bagi untuk peralatan ini memotong rumput adalah dan untuk dahan memotong kayu. rumput Okey, dan itu dahan fungsinya lah. kayu. Okey, itu fungsinya lah. Okey, seterusnya, siapa Okey, tak tahu seterusnya, peralatan ini? siapa Okey, tak tahu nampak je peralatan nama, ini? of course Okey, dah nampak terbayang aja dekat nama, kepala. of course Okey, dah terbayang dekat namanya kepala. adalah Okey, cangkul. namanya Okey, adalah dan inilah cangkul. Okey, dan inilah cangkul. Okey, apa fungsi sebenar cangkul? Okey, fungsi cangkul adalah untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput atau meratakan tanah. Okey, jadi itu adalah fungsi sebenar cangkul. Okey, seterusnya, okey, yang ini dia akan bekerjasama dengan pencakar. Okey, apabila pencakar dah selesai buat kerja, maka apa dia cikgu dah tersebut dah. Okey, namanya adalah pongkes. Okey, PONGKES. Okey, dan pongkes ini dia akan berfungsi selepas kita telah membersihkan sampah-sampah menggunakan pencakar. Okey, di mana dia digunakan untuk membuang rumput dan mengangkat tanah. Okey. Okey, seterusnya yang ini fungsinya sama macam skatiur tadi. Okey, sama tapi berbeza. Yang ini lebih besar daripada skatiur. Okey, namanya adalah gunting pemangkas. Okey, fungsinya pula adalah untuk mencantas dan memotong dahan pokok yang lebih besar. Okey, kalau skatiur tadi dahan-dahan yang kecil je. Okey, tapi bagi gunting digunakan untuk mencantas dan memotong dahan yang lebih besar. Okey, seterusnya ini, okey, apa yang kalau kita tengok yang ini, of course kita tahu kan. Okey, ini pastilah sarung tangan. Okey, tetapi sarung tangan ini berbeza sikit berbanding dengan sarung tangan biasa. Okey, yang ini kita tengok dia bentuk dia tu dia ada tajam dekat depan tu sebab dia digunakan untuk menggemburkan tanah juga jika kita nak menggunakan tangan kita. Okey, ada juga sarung tangan kebun yang macam biasalah yang dibuat daripada kain. Okey, asalkan sarung tangan itu pengudaraannya adalah pengaliran udaranya adalah maksudnya tidak terlalu ketat, okey, maka kita boleh gunakan untuk kebun. Okey. Okey, jadi ini adalah sarung tangan dan fungsi bagi sarung tangan adalah untuk melindungi tangan dari kecederaan semasa berkebun. Okey, itu fungsinya. Okey, jadi kita tengok seterusnya, jom teka siapa saya. Okey, satu permainan sebelum kita berakhir pembelajaran untuk hari ini. Okey, jom teka siapa saya. Okey, yang pertama, saya mempunyai roda. Hari-hari saya terpaksa bekerja keras untuk membawa tanah kebun yang berat. Okey, saya akan ditolak oleh pekebun. Cuba teka siapa saya. Apa dia Ada roda. Kemudian digunakan untuk membawa tanah kebun yang berat. Ada roda, tanah kebun yang berat. Kalau ada roda, tak lain dan tak bukan mestilah kereta sorong. Okey. Seterusnya, kita tengok teka-teki yang seterusnya. Saya paling disayangi oleh pekebun kerana tanpa saya tanaman akan layu. Saya mempunyai ruang untuk menyimpan air. Cuba teka siapa saya. Okey, ada ruang untuk simpan air dan kalau tak ada dia, tanaman akan layu. Apa dia tu? Yes, betul. Okey, mestilah jawapannya adalah penyiram. Okey. Sebab berkaitan dengan air kan? Okey, seterusnya, saya bersaiz kecil tetapi tajam. Biasanya digunakan apabila ada dahan lembut yang rosak dan hendak dibuang. Bentuk saya seperti gunting. Ingat cikgu cakap tadi? Bentuk macam gunting. Okey, tetapi bukan gunting. Jadi, cuba teka siapa saya.
Dah tentu apa? Skulpture. Okey, sebab digunakan untuk memotong dahan yang lembut. Dan itu adalah fungsi bagi skulpture. Okey, kita tengok yang seterusnya. Saya mempunyai mata yang tajam dan pemegang saya dibuat dari kayu. Pekebun akan menggunakan saya untuk membuat lubang dan meratakan batas. Jadi cuba teka siapa saya. Okey, jadi dia ada kayu panjang guna untuk buat lubang. Buat lubang Okey, kalau kayu panjang tu ada dua. Okey, skop pun mungkin. Atau mungkin nak buat lubang mesti pakai cangkul. Okey, betul. Okey, so jawapannya adalah cangkul. Dan kerja saya, okey, kita tengok teka-teki yang ini. Kerja saya paling kotor tetapi dapat memuaskan hati pekebun. Pekebun menggunakan saya untuk mengumpulkan sampah dan rumput kering dari tanah. Okey, cuba teka siapa saya. Okey, dia kata kerja dia kotor sebab dia melibatkan sampah-sampah agaknya. Okey, dan digunakan untuk mengumpul sampah. Jadi, apa dia? Apa dia? Ya, betul. Pencakar. Okey. Dan kita tengok yang ni mungkin teka-teki yang terakhir. Bentuk saya seperti garfu. Tetapi saya lebih besar dari garfu. Digunakan untuk menggemburkan tanah. Ingat tak cikgu cakap tadi? Bentuk macam garfu. So, apa dia tu? Dah tentu. Serampang tangan. Okey. Jadi itu sahaja teka-teki kita untuk kali ini. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, okey, jika apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu, okey, dan suka video ni, mohon semua like, share dan subscribe ataupun komen untuk cikgu tambah baikkan lagi video cikgu. Okey, jadi kita berhenti saja di sini. Okey, jumpa lagi pada next video yang akan datang. Okey, untuk tajuk alatan dan bahan juga, tapi cara-cara untuk membersihkan alatan dan bahan dan cara untuk mengendalikan alatan dan bahan. Okey, jadi jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, bye-bye.